Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini, cikgu nak kita bincangkan soalan daripada praktis komprehensif. Kita akan cuba bincangkan soalan 1 sampai soalan 10. Okey, di muka surat 27 ya. Muka surat 27. Okey, jadi masing-masing boleh buka buku teks. Okey, kita mula dengan soalan 1 dulu. Soalan 1 ni mudah saja. Kamu jawab ya ataupun tidak. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jawab ya atau tidak. Ingat semula apa itu ciri-ciri ungkapan kuadratik. Iaitu dia punya kuasa tertinggi dia ialah 2. Pemboleh ubah dia 1 sahaja. Tidak boleh 2 macam soalan C ni ada B dan A kan. Ini bukan sudah ni. Ini bukan. Cikgu bagi contohlah. Okay, kemudian dia mestilah ada kuasa 2 tu tertinggi dia. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian satu lagi ialah dia punya kuasa itu mestilah nombor bulat. Bukan negatif 2, bukan negatif 1/2, 1/2 dan sebagainya lah. Dia mesti nombor bulat. 2 sahaja. Okey, baik. Selesai dengan soalan 1. Tengok soalan 2. Macam mana kita menentukan? Nyatakan persamaan faksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okay, ini cikgu akan tunjukkan sekejap macam mana kita menentukan faksi simetri. Okay, faksi simetri ialah faksi yang membahagikan graf fungsi ini kepada 2 bahagian. Betul-betul di tengah-tengah graf fungsi. Okey. Jadi, kita ada satu formula untuk menentukan dia punya faksi simetri, iaitu negatif B per 2A. Ini kita boleh dapatkan daripada fungsi yang diberi. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, itu kalau fungsi dia diberi. Kalau tidak diberi, kita tengok dia sudah bagi negatif 2 dan 6 di sini kan. Jadi kalau negatif 2 dan 6, kita tahu faksi simetri itu ada di tengah-tengah. Jadi, kamu boleh terus saja ambil negatif 2. Faksi simetri itu persamaan dia merujuk kepada nilai X di sini. Apa nilai X di sana? Jadi, X sama dengan negatif 2 tambah 6 bahagi 2. Bahagi 2 sebab dia membahagi 2 bahagian sama besar. Sama jaraklah di sini sampai ke sini ni sama saja jarak dia. Okey, jadi kamu carilah apa nilai dia. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B kita ada graf dengan titik minimum. Bawah ni lah. Okey. Jadi faksi simetri macam tadi adalah faksi yang membahagi 2 bahagian ni sama besar. Okey. Jadi yang kamu rujuk ialah kita mau cari faksi simetri itu merujuk pada X, kamu rujuk pada koordinat X. Dia sudah beri di sini negatif 1 dan 7. Jadi buat macam tadi, X ialah negatif 1 tambah 7 bahagi 2. Kamu akan dapat nilai X iaitu dia punya persamaan faksi simetri. Okey, untuk soalan 3, kamu guna kalkulator saja pun cikgu izinkan. Cikgu bagi guna kalkulator saja. Cikgu sudah tunjukkan demo macam mana kita mau gunakan kalkulator dengan menekan fungsi mod. Ingat lagi kan? Guna kalkulator yang fungsi mod ya. Okey. Cuma ada beberapa soalan yang cikgu mau tunjukkan sebab dia tidak berada dalam bentuk umum ataupun bentuk persamaan kuadratik. Ingat lagi cikgu ajar sebelum ni, sekiranya fungsi yang diberi itu tidak berada dalam bentuk umum. Ni bentuk umum kan? Macam ni bentuk umum.
AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Sama dengan kosong. Itu bentuk umum. Okay. Yang ini walaupun tiada B ataupun kadang-kadang tiada C, itu tidak apa. Itu masih dikira sebagai bentuk umum. Kamu boleh terus masukkan ke dalam kalkulator apa nilai A, apa nilai B, apa nilai C. Tapi kalau misalnya soalan F, okey, soalan F dia ada kurungan kuasa 2. Okey, kalau macam tu, kalau ada kurungan kuasa 2, okay, X, ini soalan F soalan F, X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, bentuk macam ni yang bukan dalam bentuk persamaan bentuk kamu kena kembangkan dulu. Kembangkannya dulu, kemudian kamu susun. X kuasa 2 tolak 2X tolak 2X tambah 4 sama dengan 16. Lepas tu kamu, ini sudah dikembangkan ya, baru kamu susun semula. Okey? Sudah jadikan dalam bentuk persamaan kuadratik, baru kamu boleh gunakan kalkulator. Masukkan guna fungsi mod. Cari guna fungsi mod equation tu. Okey, baik. Sama juga dengan soalan J. Soalan J asalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan H tolak 1 per per 3. Okey, sama dengan 1 per H tambah 1. Okey, jadi bila dalam bentuk begitu, kamu kena darab silang. Darab silang dulu. Kalau pecahan, kamu darab silang. Kalau dalam kurungan, kamu kena kembangkan dulu. Bila kamu sudah darab silang dan susun semula dalam bentuk persamaan kuadratik, baru kamu guna kalkulator. Okey, baik. Itu untuk soalan 3. Kamu rujuk semula latihan kamu yang sebelum ni. Lebih kurang macam itulah, sama saja. Soalan 4, diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah PX tolak 18 sama dengan kosong ialah 2. Okey, 2 ini ialah apa? Punca. Apa maksud punca? Punca itu ialah nilai X. Bila disebut punca, merujuk kepada nilai X. Hitung nilai P. Jadi kalau sudah diberi nilai X, kamu boleh masukkan dalam persamaan. Gantikan saja. Diberi nilai 2 kan? 2 kuasa 2 tambah P darab 2 tolak 18 sama dengan kosong. Okey, baik. Jadi kamu selesaikan itu untuk dapatkan nilai P. Selesaikan. 2 kuasa 2, 4. Tambah 2P tolak 18. Jadi P itu berada di sebelah kiri, nombor semua di sebelah kanan. Okay. Pindahkan. Okay. Kamu dapatlah nanti nilai P dia. Okay, soalan 5, tunjukkan bahawa persamaan kuadratik M tolak 6 kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2M boleh ditulis sebagai M kuasa 2 tolak 10M tambah 24 sama dengan kosong. Seterusnya, selesaikan persamaan M tolak 6 kuasa 2 sama dengan 12 tolak 2M. Apa maksudnya ni? Apa yang dia minta? Okey, pertama sekali, dia minta kamu tunjukkan. Okey, boleh ditulis sebagai, maksudnya kamu kena kembangkanlah. Kembangkan dan jadikan dalam bentuk itu yang dia mau, itu yang pertama. Okey, lepas kamu kembangkan, seterusnya selesaikan persamaan. Bila disebut selesaikan persamaan, maksudnya mencari nilai. Nilai apa dalam persamaan ni? Boleh ubah dia ialah M. Jadi kamu kena cari nilai M. Tidak perlu lagi lambat. Sekali lagi kamu terus ambil bentuk umum tadi, gunakan fungsi equation dalam kalkulator. Dapatkan nilai M. Okey. Jadi cikgu akan berhenti sampai soalan 5 dulu. Untuk bahagian yang pertama ni,
Nanti yang seterusnya cikgu akan tunjukkan soalan 6 hingga 10. Okay, kamu buat dulu sampai selesai soalan 1 sampai 5. Tunjukkan pada cikgu. Kemudian kita akan sambung lagi dengan soalan 6 hingga 10.